multi-million dollar industry is using American news networks to push the message that Islam itself is a threat. Saya Nur Alin Atirah binti Muhammad Samsudin, nombor matrik 059033. Baiklah, saya akan membentangkan tajuk kumpulan saya iaitu kemunculan Islamfobia dan kesannya kepada masyarakat. Jadi, apa itu Islamfobia? Islamfobia adalah satu istilah kontroversi yang merujuk kepada prasangka dan diskriminasi pada Islam dan juga Muslim. Jadi, maka dengan itu, erti kata yang mudah, ia mempunyai rasa takut dan juga benci terhadap Islam sehingga membuatkan golongan ini tidak suka akan agama Islam. Tambahan lagi, ia terasing dalam semua sudut termasuklah ekonomi, sosial dan kehidupan masyarakat. Oleh itu, di era ini, setelah wujudnya Islamfobia ini, telah timbul beberapa isu yang terbangkit sama ada diura-urakan atau secara terang-terangan justru akan meninggalkan kesan yang terburuk terhadap masyarakat. Oleh sebab itulah, tugasan ini bertujuan untuk membincangkan isu-isu yang terkini, faktor-faktornya serta termasuklah menggariskan beberapa kesan yang berlanjutan terhadap umat Islam apabila munculnya Islamfobia ini. Sekian, itu sahaja daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tengku Nabila Husna binti Tengku Hasim, nombor matrik 059484. Saya akan menyambungkan pembentangan kepada contoh isu Islamofobia yang telah berlaku di dunia ini. Antara tragedi yang telah berlaku ialah tragedi solat Jumaat di Christchurch, New Zealand. Ia berlaku pada tanggal 15 Mac 2019 pada hari Jumaat. Kejadian ini telah melibatkan dua buah masjid iaitu Masjid Al-Nur dan Masjid Linwood yang beza jaraknya antara kedua-dua masjid ini hanyalah 5 km. Tragedi ini telah mengakibatkan sebanyak 50 kematian dan puluhan mangsa yang tercedera kerana tembakan yang dilakukan adalah secara rambang tanpa menyasarkan kepada mana-mana mangsa. Susulan tragedi yang telah berlaku, Senator Fraser Anning telah mengeluarkan kenyataan dengan menuduh Islam adalah merupakan agama yang mengajar keganasan. Intihannya, tragedi tersebut telah menyebabkan Islamofobia kian menebar dalam diri segelintir masyarakat global kerana mereka menganggap agama Islam adalah agama yang menjurus ke arah keganasan dan tiada keharmonian. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuradia binti Muhammad Arifin, nombor matrik 059369. Hari ini saya akan membentangkan tajuk isu-isu Islamfobia. Rusuhan ganas yang berlaku di negeri Tripura, India. Rusuhan ganas berlaku di negeri Tripura pada bulan lalu terjadi selepas kumpulan sayap kanan agama Hindu yang menyerang penduduk Islam. Serangan ini dipercayai dilakukan bagi membalas dendam tentang insiden keganasan mengakibatkan 7 penganut Hindu maut di sebuah kuil di Bangladesh. Rusuhan ini didakwa akibat rakaman gambar menunjukkan Al-Quran diletakkan di atas lutut sebuah patung semasa perayaan Hindu. Sebanyak 4 buah masjid dirosakkan dalam insiden tersebut. Selain itu, terdapat pihak yang mencuba memburukkan lagi keadaan dengan menyebarkan maklumat serta gambar palsu dalam media sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Rifkan Najwa binti Muhammad Rashid, nombor matrik 060723. Baik, saya akan teruskan pembentangan bawah tajuk Faktor Luaran Islamofobia di Malaysia. Faktor yang pertama, faktor media massa, di mana kita tahu media massa mengambil peranan penting untuk menyebarkan propaganda dan ideologi Islamofobia ke serata dunia, seperti peristiwa 11 September, pengoboman di London, teroris di Jerman, kumpulan Al-Qaeda dan sehinggalah kumpulan Daesh bertapak di Malaysia. Dan ada pendapat yang menyatakan bahawa Jewish people does not only own the media but run the media and feel uneasy with others. Ada juga pendapat katanya religion is the easiest way to gain support as communism has decreased. Even China today is becoming more liberal and being liberalized. So easiest way is to use terrorism as the new agenda. Seterusnya yang kedua,
isu peminggiran sosial di Malaysia seperti seksualiti merdeka atau lebih dikenali sebagai LGBT. Dan yang ketiga, gerakan Anasir Jemaah Islamiah dan kumpulan Al-Ma'unah di Perak sehingga boleh dimanipulasi oleh media untuk maksud terorisme. Baiklah, itu sahaja pada saya. Teruskan kepada rakan saya seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah binti Khairuddin, nombor matrik 060152. Baiklah, saya akan menyambung pembentangan yang seterusnya, iaitu faktor dalaman kemunculan Islamofobia. Yang pertama, kurang keberkesanan institusi agama. Institusi agama di Malaysia perlu memainkan peranan secara efisien bagi memulih imej Islam dan menolak tomahan bahawa Islam adalah agama yang mendorong kepada diskriminasi atau kekerasan. Yang kedua, salah faham syariah. Masyarakat di Malaysia, tidak kira sama ada Islam dan bukan Islam, tidak mempunyai kefahaman yang baik tentang Islam. Aspek yang sering disalah tafsir antaranya ialah undang-undang hudud, pewarisan harta, hak-hak wanita dan lain-lain. Yang ketiga, kekeliruan dalam memahami konsep jihad. Kebanyakan generasi muda pada hari ini menganggap jihad hanyalah perang semata-mata, sedangkan jihad terbahagi kepada tiga. Yang pertama, jihad melawan musuh yang jelas. Yang kedua, jihad melawan syaitan. Dan yang ketiga, jihad melawan nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainah Fakihah binti Zafri, nombor matrik 061504. Saya akan sambung pada kesan Islamofobia dalam kalangan umat Islam. Kesan ini terbahagi kepada tiga, iaitu individu, masyarakat dan negara. Kebanyakan rakyat Muslim di Malaysia terkesan dengan diskriminasi, prejudis, kekerasan dan disisihkan oleh masyarakat yang Islamofobia. Perbuatan sebegini yang dilakukan oleh masyarakat Muslim mendatangkan perspektif negatif dan takut kepada Islam. Seterusnya, masyarakat. Kesan terhadap masyarakat Muslim di tempat belajar, di tempat kerja, peluang berniaga dan banyak lagi. Apabila segelintir masyarakat takut dan benci kepada Islam, ia akan memberi kesan kepada masyarakat negara ini, yang mana negara Malaysia hidup berbilang agama dan bangsa, akan tetapi hal ini akan menimbulkan perasingan sesama masyarakat di tempat belajar, tempat bekerja serta ketika mencari rezeki. Negara, hak-hak asasi kehidupan masyarakat Muslim diabaikan dan perkara ini memberi kesan kepada pembangunan sosio-ekonomi negara. Dapat saya jelaskan di sini sebagai contoh, negara miskin seperti Somalia, Afghanistan dan lain-lain akan kurang mendapat bantuan antarabangsa oleh kerana faktor Islamofobia. Sekian sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aida Natasha binti Muhammad. Nombor matrik saya 059460. Berdasarkan manifestasi dan implikasi Islamofobia kepada kehidupan mental, fizikal dan sosio-ekonomi umat Islam, usaha-usaha ke arah menangani isu ini perlu digembelin secara berhimah dan berterusan. Inisiatif bersepadu melalui kerjasama di setiap peringkat menerusi jaringan kerja yang mantap akan memastikan usaha mengatasi Islamofobia dapat dicapai. Segala gerakan, usaha, inisiatif dan program ini merupakan salah satu cabaran jihad demi menegakkan Islam di muka bumi ini. Bagi memastikan setiap usaha dakwah ini mencapai matlamatnya, istiqamah, iltizam dan itikon merupakan konsep yang sewajarnya dijadikan teras utama. Sekian, terima kasih.